Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati lagi kasihi Tuan Imam serta sidang jemaah sekalian, InsyaAllah pada pagi ini kita manfaatkan masa yang ada ni, InsyaAllah kurang lebih setengah jam untuk kita berkongsi sedikit pengetahuan dan mungkin juga pengalaman, juga kita dapat manfaatkannya untuk kehidupan kita yang berbaki ni. Tak banyaklah bakinya, sama. Apa yang dah masuk umur 60 lebih tu, maknanya jangan berangan apa panjang-panjang sangat lah. Sebab Rasulullah kata umur umat dia di antara 60 hingga 70. Tapi ada yang lebih. Semalam saya jumpa ramai juga yang lebih 75 apa semua. Tapi kalau dah lebih 70 tu ke anytime. Baik tuan-tuan, insyaAllah pada pagi ini saya bercadang nak bercakap sedikit tentang kekuatan umat Islam yang sebenarnya, khususnya dalam kita menghadapi kemelut akhir zaman. Jadi hakikat yang kita perlu akui, kita dah berada di penghujung zaman. Dalam perkataan lain, kita dah semakin hampir dengan kebangkitan Islam semula. Dan kita juga perlu tahu bila Islam bangkit gilang gemilang buat kali terakhir sebelum kiamat, Allah akan hantar bantuan dalam bentuk yang kita tak boleh fikir. Dia bukan dalam bentuk teknologi, tapi dia dalam bentuk takwa sebenarnya, dalam bentuk takwa. Jadi itu yang saya nak cuba kongsikan lah. Mudah-mudahan kita tak keliru lah. Sebab bila kita berhadapan misalnya dengan isu penzaliman Zionis di Palestin, itu ada setengahnya bercakap tentang apa kita patut buat, tapi sebenarnya dia hanya berkisar seolah-olah apa kita patut buat dari segi fizikalnya, dari segi kebendaannya. Tak salah, tapi sebenarnya dalam pada tu kita tertinggal perkara yang lebih utama. Jadi persiapan yang paling utama yang semua orang Islam boleh lakukan ialah ni yang patut dibuat tapi tak dibuatlah, iaitu persiapan untuk meningkatkan ketakwaan dalam diri kita. Sebab kekuatan sebenar bagi orang Islam ialah kekuatan takwa, bukan kekuatan quwah. Kekuatan quwah ni kekuatan lahir. Misalnya
Kalau kita lihat dari zaman Rasulullah sampai ke sahabat, bila mereka terlibat dalam peperangan, mereka pergi ke medan perang tu dengan kekuatan takwa. Kekuatan kuah dia biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Bahkan dari segi bilangan anggota tentera Islam, dari awal lebih sedikit daripada kekuatan tentera kufar. Kenderaan perang kalau dulu kuda lah dan unta, biasa-biasa saja, bukan kuda unta yang first class punya. Alat memanah ke pedang biasa-biasa saja. Perisai mempertahankan diri biasa-biasa saja, tapi tetap beroleh kemenangan. Sebab apa? Semua tentera Islam daripada zaman Rasulullah sampailah kepada Khulafa Ar-Rasyidin, dan kemudian sampai kepada Muhammad Al-Fatih, kemudian Salihuddin Al-Ayyubi. Mereka pergi ke medan peperangan itu, mereka berhadapan dengan musuh Islam tu berbekalkan kekuatan takwa. Kuah tu ada, biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Macam katalah negara Islam akhir zaman ni, kalau dari segi kekuatan kuah, kita tidak dapat menandingi kekuatan kuah tentera-tentera bukan Islam. Cukuplah saya cakap secara umum. Kita ambillah kalau Malaysia punya kekuatan ketenteraan, kita ada berapa jet berjuang, kita ada berapa kapal selam, kita ada berapa macam-macam lagi lah. Kalau kita bandingkan dengan kita ambil negara di hujung negara kita kan, walaupun negaranya kecil, tapi dia punya, saya rasa tuan-tuan lebih arif lah, dia punya kecanggihan tu kan. Pergi jauh sikit, negara-negara Islam di Timur Tengah, kekuatan kuah kita memang pada saya memang tak setanding lah dengan kekuatan kuah negara-negara yang bukan Islam, sama ada di benua Eropah ke atau mana. Sebenarnya yang kita perlu sedar ialah yang kita perlu persiapkan ialah kekuatan takwa. Ini daripada anak kecil sampai yang dah tua bangka boleh lakukan. Tapi itu yang tidak dilakukan. Itu yang tidak dilakukan. Daripada seluruh orang Islam yang berada di Palestin, Gaza, sampailah seluruh umat Islam yang berada di ceruk-ceruk atau lorong-lorong atau kampung-kampung kecil. Dan insya-Allah kalau benda ini dilakukan, inilah asbab kemenangan kita, asbab kemenangan kita. Dan memang disebutkan pihak musuh Islam ni, khususnya Zionis ni, dia tahu kita tidak ada kekuatan takwa tu. Sebab apa? Di antara tanda kekuatan takwa yang disebut ialah yang disebut dalam kitab atau dalam pengajian ialah umat Islam ini sangat taat dengan apa yang Allah perintah, dengan perintah suruh, dan juga sangat taat dengan perintah Allah yang Allah larang. Jadi benda wajib sungguh-sungguh kita buat, benda sunat pun dah banyak kita lakukan, benda haram sungguh-sungguh kita tinggalkan, benda makruh pun dah banyak kita tinggalkan, dan benda harus ni kita pilih ikut keperluan saja. Cuba kita bincang benda ni, kita bincang sikit. Ada tak ciri-ciri itu pada kita?
Contohnya kalau kita ni dah betul-betul orang yang ada kekuatan takwa, dan kalau betul umat Islam seluruh dunia ni dah ada kekuatan takwa, benda wajib dia dah sungguh-sungguh buat. Sungguh-sungguh buat. Okey. Benda wajib yang paling utama apa dia, Syam? Solat. Sesudah kita beriman, benda wajib yang paling utama ialah solat fardu 5 waktu. Umat Islam seluruh dunia dah sungguh-sungguh tak mendirikan solat fardu 5 waktu? Saya tak kata orang lah, kita cek diri kita sendiri. Misalnya orang lelaki, kalau betul dah bertakwa lah, tanda dia sungguh-sungguh dah mendirikan solat fardu 5 waktu, dia dah tak solat dekat rumah dah, dia solat dekat masjid atau surau secara berjemaah. Orang perempuan tak apa, dia duduk kat rumah kan, tapi nak datang pun boleh. Ini pun kita dah feel macam. Dan mereka tahu selagi masjid dan surau kosong, no way mereka boleh menang dengan kita, quote unquote. Itu sangat mereka fahami. Mereka tak perlu tengok jauh, tak perlu buat survey secara akademik, panggil profesor daripada universiti buat bacaan umat Islam ni dah kuat tak kuat. Dia hanya perlu tahu dekat surau dan masjid di Malaysia, sembahyang jemaahnya penuh tak penuh? Jawapannya tak penuh. Dia pun cek, okey dekat Indonesia sembahyang fardu jemaah dekat surau dan masjid penuh tak penuh? Tak penuh. Cek dekat sini, semua tak penuh. Tu dia tak cek lagi berapa persen. Berapa persen? Kata dalam taman kita ni ada orang lelaki lah, orang lelaki yang dah balik, yang dah balik ada berapa? 1,000. Katalah ada 1,000. Ambil 10% je. 10% makna 100 orang. Ada tak 100 orang? Tak ada. Kampung kita ni orang lelaki yang dah balik ke atas, katalah ada 10,000. Ada tak 1,000 orang sembahyang jemaah fardu subuh, fardu zuhur, fardu asar, fardu maghrib, fardu isyak? Fail. Tapi mereka akan takut bila dia dapat berita. Dia kata, oi jangan main-main. Jangan main sekarang ni. Dia kata di Malaysia, surau dan masjid setiap subuh penuh. Melimpah. Masa tu mereka akan beri perhatian khusus kepada Malaysia. Ataupun dia merata ni, seluruh dunia. Surau dan masjid subuh penuh, melimpah ruah. Ketika itu mereka tahu, mereka diambang kejatuhan, ambang kekalahan. Selagi tak ada tanda-tanda tu, mereka relax je. Kita bergeraklah pergi demonstrasi, takbirlah sekuat mana. Dia tahu, dia kata ni ibarat buih di laut saja mereka ni. Kalau dijegekah, woi, lari. Lari gitu. Kalau dijegekah, lari gitu. Mungkin yang turun demo tu 1,000, yang bertahan mungkin 10 orang. Yang lain tak tahu pergi ke mana dah. Sebab selagi tak ada kekuatan takwa, kita sangat takut dengan kematian. Orang yang ada kekuatan takwa tu, dia pergi di medan perang, dia bersedia untuk mati. Dia bukan fikir aku ni dapat balik ke tidak lagi. Dia bersedia untuk mati. Dia tak takut untuk mati. Sebab orang yang ada kekuatan takwa ni, dia sentiasa buat persiapan untuk menghadapi kematian. Kerana dia tahu, dengan mati saja, itu saja syarat dia ingin bertemu dengan yang dicintainya, iaitu Allah dan Rasulullah. Tuan-tuan, kita bincang bab sembahyang. Itu baru sembahyang jemaah. Okey, katalah tak sembahyang dekat surau dan masjid, yang lelaki lah. Sembahyang dekat rumah. Pukul berapa dia sembahyang subuh? Ada tak yang belum bangkit lagi sembahyang subuh ni? Kan? Kalau pukul dekat-dekat waktu haram kan baru dia bersembahyang. Kalau buat Zionis tahu, dia kata tak ada apa ni. Tak ada apa ni.
Lepas tu tak tengok lagi. Lepas masa semayang tu, kalau cek, dia faham tak apa yang dia baca? Oh, tak faham. Tak ada apa lagi ni. Itu dia tak hantar spy dia tengok masa dia orang semayang ni, rukun fi'li dia okey tak? Dia kata, Fir, rukun fi'li, tamak nina pun tak ada. Tak nak tamak nina pun tak ada. Itu dia tak tengok lagi. Lepas salam, ada tak wirid zikir? Tak ada, tak habis. Jadi sebenarnya tuan-tuan, itulah yang paling merisaukan kita. Itu berhadapan dengan kemelut yang dahsyat ni, tapi kekuatan sebenar umat Islam itu tidak terbangun. Dan tak ramai orang bercakap. Tak ramai orang bercakap. Kita buat semua macam benda-benda yang bersifat kosmetik. Pada saya benda-benda yang bersifat kosmetik. Dia macam apa? Orang lah. Dia bukan main lagi apa memang. Anda muka dia kan. Kalau orang perempuan tu bukan main lagi. Buat apa make upnya, tapi dalam ni dia tak jaga. Makan, minum dia tak jaga. Jadi rupa muka bukan main cantik, tapi dalam ni semua dah reput dah. Minum ikut suka, bukan main banyak gula. Makan ikut suka, bukan main banyak gula. Oh, muka bukan main cantik lagi dengan eyeshadow, lipstick apa semua. Dengan memutihkan kulitnya, tapi dalam tak ada. Jadi kita takut kita macam tu. Dalam kita menghadapi kemelut ni, macam-macam kita buat. Semua yang bersifat lahiriah saja. Lahiriah saja. Tapi yang sebenarnya yang bersifat dalaman. Tengok, katalah kita buat demonstrasi. Kadang-kadang melibatkan waktu solat. Masjid dekat. Tak penuh juga masjid. Tak penuh juga. Katalah bergerak dekat Kuala Lumpur tu, dekat je dengan Masjid Jamik tu. Lepas bergerak tu, lepas demonstrasi, mengutuk Israel ke Zionis, elok orang azan zuhur, Masjid Jamik tu kosong. Kita baik sangkalah mereka musafir. Kalau musafir, lebih baik selesaikan dulu semayang sebelum nak bergerak. Zuhur dah masuk tu, buatlah jamaah takdim. Mengapa nak buat jamaah takhir? Dah dekat dah masjid dah. Okey, baik sangka lagi. Dia nak buat jamaah takhir. Berhenti kat RNR. Berhenti kat RNR, berterabur juga. Masing-masing semayang seorang-seorang je. Masing-masing seorang-seorang. Jadi sebenarnya, kalau kita lihat, itulah perkara yang telah kita abaikan. Sedangkan itu yang kita kena bangunkan. Kekuatan takwa. Itu baru bab satu. Iaitu bab solat. Yang wajib dia sungguh-sungguh. Orang bertakwa ni sungguh-sungguh. Apa lagi yang wajib? Tutup aurat. Kan? Tutup aurat. Wajib tu. Wajib tutup aurat. Betul ke kita tutup aurat? Kadang-kadang kita rasa kita tutup, tapi masih bertelanjang lagi. Ramai tak orang Islam yang dia rasa dia tutup aurat, tapi sebenarnya telanjang. Tak kira lah lelaki perempuan. Yang pakai ketat-ketat tu, hakikatnya dia tak tutup aurat tu. Yang pakai ketat-ketat tu, tak kira lelaki atau perempuan. Yang pakai ketat-ketat, hakikatnya dia tak tutup aurat. Sebab masih lagi nampak bentuk tubuh dia. Itu tak masuk lagi pakai kain yang jenis kain yang jarang tu, ataupun kain yang melekap tu, Dia wet look. Orang putih panggil wet look. Dia bila pakai dia melekap tu. Nampak, minta maaf cakap, nampak kalau orang perempuan dia pakai kain jenis tu, melekap kat badan dia, nampak bentuk seluar dalam dia tu. Nampak sampai macam tu. Jadi bab tutup aurat yang wajib, mandatory pun tak lepas. Tak lepas. Dah ambil 3 je. Masa. Lagi satu. Wajib ni, fardu ain. Pergi belajar tentang akidah tu. Pergi belajar tentang fiqh. Pergi belajar tentang tasawuf. Tak belajar juga. Tak belajar juga. Kan? Tak belajar juga. Sebab bila kita nak berhadapan dengan keadaan yang huru-hara tu, soal akidah ni benteng utama kita. Soal akidah tu benteng utama kita.
Kita kenal tak betul Allah ni? Kita kenal tak betul Rasulullah ni? Kita faham tak apa cerita akhirat ni? Kita faham tak apa cerita qada dan qadar ni? Kalau tak ada benteng tu, rapuh. Jatuh. Ada benteng akidah, kemudian dimantap lagi dengan syariat fiqh dan dimantap dengan tasawuf. Tapi kalau tak ada benteng akidah ni, syariat tombang, tak ada cerita tasawuf dah. Tak ada cerita. Orang yang bertasawuf sebenarnya akidah dia mantap. Tak ada orang yang bertasawuf akidah dia goyang. Jangan duk pegangan lah. Saya orang tasawuf tapi akidah tak lepas. Pembohong tu. Tu tertipu tu. Dia teras dia soal akidah. Sebab bila kita bercakap tentang agama, perkara pokok ialah tentang akidah. Tentang ketuhanan. Kalau kita dari segi Islam, rukun iman tu mantap betul. Ada orang dia keliru, dia kata dia orang tasawuf, orang sufi. Tapi soal akidah tak mau belajar. Jangan kau cerita. Nanti dalam sufi-sufi tu ke laut kau pergi. Dalam wirid-wirid tu ke laut kau pergi. Sebab nak wirid tu nak wirid tu, yang orang sufi ni dia ada wirid-wirid sunat dia yang dia ambil tarikat daripada syekh-syekh tu kan. Mereka soal akidah jelas. Dia tahu siapa Tuhan dia. Tapi kalau soal akidah tak jelas, wirid-wirid Allah, subhanallah, rupa tak sampai. Tak sampai. Rasa macam sampai. Itu yang wirid-wirid semayang tidak. Kurang zikir. Itu sebenarnya bukan tasawuf. Itu aliran mungkin batinnya. Nak cakap sufi pun jangan kita cemarkan perkataan sufi tu. Kalau sufi orang tasawuf itu orang-orang yang kuat akidah dia. Yang akhir zaman klaim dia orang sufi, orang tasawuf, tapi kalau akidah tak jelas, goyang, itu bukan orang sufi, itu bukan orang tasawuf, itu mungkin batinnya. Mungkin itu perkataan yang lebih sesuai lah. Baik. So, apa kita patut buat? Patut kempen sekarang. Kita patut ingatkan diri kita kena bangunkan kekuatan takwa ni. Itu sebab saya baca tadi. Biasa saya baca apa dari surah At-Talaq tu, itu pun tentang takwa juga. Tapi ini yang selalu kita baca. Surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5. Peringatan tu. Kena bangunkan takwa tu. Okey. Kemudian perkara sunat. Orang yang bertakwa ni, Masya Allah, perkara sunat pun dah istiqamah. Walaupun dia tak buat semua yang sunat tu. Tapi ada perkara sunat yang dia istiqamah. Tengok sahabat Rasulullah, tentera-tentera, Muhammad Al-Fatih, tentera-tentera, Salihuddin Al-Ayyubi. Bangun malam. Perkara sunat yang paling utama yang Rasulullah ingatkan. Ini kena dibangunkan. Kalau kita nak jadi orang bertakwa, kena bangun malam, qiyamul lail, tahajud. Kalau tak dapat pun 2 rakaat. Kalau tak dapat 2 rakaat pun, bangun sebelum subuh, wirid apa yang dan, doa apa yang dan. Mudah-mudahan termasuk juga orang yang mendirikan malam dengan ibadah. Itu paling lemah lah. Kalau bangun lepas dah masuk subuh, tak ada lah. Dia paling koman pun siap, sebelum subuh dah bangun. Tak dan nak semayang 2 rakaat. Tak dan. Istighfar banyak. Astagfirullah. Doa banyak-banyak. Atau selawat banyak. Sebab bangun-bangun tengok, 10 minit lagi. Nak masuk subuh. Masuk bilik air, berapa minit? Masuk bilik air 5 minit. Keluar-keluar, nak semayang ni, tak dan ni. Istighfar lah banyak-banyak. Sebab cuba kita kaji sejarah sahabat Rasulullah, tabi'in, tabi'in, memang mereka ni orang bertakwa. Di antara cirinya, benda sunat ni dia dah pegang sungguh-sungguh. Dan perkara sunat yang paling utama ialah mendirikan malam kita dengan ibadah. Ini pun kita tak usah tanya orang, kita cek diri kita. Kadang-kadang okey dia, kadang-kadang okey. Dia tak boleh kadang-kadang lah. Kalau betul-betul nak berhadapan dengan kemelut air zaman ni, tak boleh kadang-kadang lah.
mandatory mesti bangun sebelum masuk apa ya? Subuh. Sebelum masuk subuh, seluruh umat Islam dah bangun bersiap sedia untuk solat subuh. InsyaAllah kemenangan di pihak kita. Tapi selagi bangun selepas masuk subuh, tak boleh, tak boleh. Tak ke mana kita, tak ke mana kita. Bukan apa, bukan kata ini satu pilihan, tak ada. Ini bukan satu pilihan. Ini memang perkara yang mesti kita lakukan. Bukan boleh pilih apa nak bangun apa awal ke nak bangun lepas masuk subuh. Tak boleh. Kalau nak jadi orang bertakwa, walaupun perkara itu sunat, dia dah sungguh-sungguh dah. Orang bertakwa ni dia pegang benda sunat yang macam benda wajib seolah-olah. Sunat tetap sunat, tapi bila dia melaksanakan tu macam seolah-olah dah dia wajibkan kat atas diri dia. Macam mana kita faham Macam ni kerja ni projek wahid ni, projek wahid, projek nombor 1. Kalau tanya saya apa projek nombor 1? Projek nombor 1 semua satu taman ni yang dah balik mesti bangun sebelum subuh. Mesti bangun sebelum subuh sebab apa? Qiyamul Lail. Nak buat apa? Kau tak dan semayang pun kau duduk sekejap, kau istighfar banyak-banyak. Sebab waktu tu mustajab. Kita mohon keampunan. Waktu sebelum masuk subuh tu, setengah jam sebelum masuk subuh tu, waktu yang mustajab untuk kita minta ampun, minta doa. Itu sebab saya kata bangun sebelum subuh paling tidak pun tinggal lagi 2 minit. Jangan masuk tanah lagi. Tinggal lagi 2 minit nak masuk tu. Istighfar banyak-banyak tu. Istighfar banyak-banyak tu. InsyaAllah. Kalau kat taman ni kita boleh buat macam tu, pasti taman ni Allah akan campak kekuatan luar biasa. Kekuatan luar biasa. Katalah satu taman gitu ni, semua orang bangun sebelum subuh dan dah selesaikan subuh di awal waktu dia. Yang lelaki semua berjemaah. Kalau tak ada berjemaah dekat surau masjid, dia berjemaah dekat rumah. Mesti ada benda Allah akan bagi istimewa untuk kita. Istimewa untuk kita. Apa dia jangan tanya saya lah, kan? Tapi itu keyakinan kita. Okey, kita pergi sikit lagi. Orang yang bertakwa ni benda haram dia dah tak sentuh dah. Tinggallah. Tak buat dah. Kalau buat tu cepat dia bertaubat. Cepat dia bertaubat. Tapi kita kena faham benda haram ni selalu orang faham apa dia? Makan, minum. Betul. Tapi ada satu benda haram yang kita masih lagi buat. Mengumpat. Mengadu domba. Betul. Ini. Selalu bila sebut benda haram, kita fikir apa masih? Makan, minum. Makan, minum, pakai. Makan, minum, pakai. Tapi benda haram yang melibatkan panca indera. Mata. Tengok haram lagi. Betul? Mulut, lidah ni. Cakap benda haram lagi. Mengumpat, memfitnah. Ya Allah. Mengadu domba. Keluar perkataan yang apa? Yang sumpah serana. Dan orang Melaka dah cukup-cukup. Jangan berbangga dengan sumpah serana tu. Selalu kadang ada lagi. Dia kata, orang Melaka, babe, biasalah. Jangan. Itu kebiasaan yang patut orang Melaka tinggalkan. Sumpah serana, maki, hamun. Kan? Macam-macam perkataan dia keluar. Siapa? Saya duduk dekat kedai anak saya tu, dekat dengan futsal, dekat Jepurun kan. Budak-budak tu main futsal, ya Allah. Ada satu malam tu saya tak tahan, lepas tu petang tu saya tak tahan. Saya kata, jangan menyumpah, jangan mencarut. Sebab dia pas bola tu, dia selang-seli dengan sumpah mencarut. Sumpah mencarut. Kita kat duduk, bila dengar pun dah tak tahan. Anak saya duduk betul. Walid, steady. Tapi saya cakap itulah. Jangan menyumpah. Jangan mencarut.
Ha? Ya. Ya Allah. Kalau kita kena bantu mereka untuk tu. Sebab ni, tu haram tu. Kan? Habis alat kemaluan semua disebut. Yang sedih tu disebut alat kemaluan tu disabitkan mak bapak pula. Ya Allah. Itu boleh jadi anak durhaka tu. Kalau sebab tu lepas tu budak tu pula carut maki nama mak bapak engkau, maknanya engkau jadi anak durhaka lah. Engkau menyebabkan orang, benda tu seni, halus, tapi perlu diperhatikan dan perlu di apa. Kalau kita biarkan habis, Saya selalu kalau kat luar orang kata orang Melaka, saya kata no, aku orang Melaka, tapi itu kau jangan letak sebagai label orang Melaka. Itu kesilapan orang Melaka yang perlu dibaiki. Kau tolong bantu sikit. Saya tidak pernah berbangga dengan orang Melaka. Kononnya orang Melaka ni ada kebiasaan dia maki, sumpah serana, mencarut. No, bukan. Itu kan. Baik. So, tinggalkan. Saya tak risau tentang perkara haram yang melibatkan makan minum ni. Kita memang tak minum arak lah. Betul? Kita memang tak makan babi. Kita memang tak makan binatang yang tidak disembelih secara syar'i. Tapi yang kita risaukan haram ni. Dari segi panca indera kita ni. Mata masih lihat benda haram, telinga masih dengar benda haram, lidah masih cakap benda haram. Boleh. Kemudian benda makruh. Benda makruh ni Allah tak suka sebenarnya kita buat benda makruh. Tapi kita masih buat. Kadang-kadang kita masih anggap benda makruh ni tak berdosa. Itu. Betul, benda makruh ni buat tak berdosa. Tapi kalau kita tinggalkan dapat pahala. Kalau kita buat, kita mengundang kebencian Allah. Jadi benda makruh ni, orang bertakwa dia dah hampir-hampir tak ada lah. Kemudian benda harus. Orang bertakwa ni benda harus, dia ada ikut keperluan dia. Kalau makan, ikut keperluan. Tengok kita. Makan tu hukum harus. Tapi kita ikut keperluan ke mana? Ikut keperluan satu hari berapa kali? Perlu ke ada 6 kali? Ya, kalau orang putih dia macam berapa? Breakfast. Lepas tu break time. Lepas tu lunch. Lepas tu tea. Lepas tu dinner. Lepas tu supper. Orang Islam tak ada. Orang Islam bukan sepir macam tu. Sepir dia Rasulullah kata, makan bila lapar, berhenti sebelum kenyang. Dan orang Islam, sepir dia kalau buat makan, jangan membazir. Jangan membazir. Tu kalau kenduri kahwin. Membazir. Patut kalau kenduri kahwin, kalau orang Islam ni semua dah bertakwa, kenduri kahwin orang Islam, dalam tong sampah tu hanya ada tulang je. Sebab dia tak boleh makan tulang tu. Ada tulang je. Tapi cuba tengok dalam tong sampah tu. Nasi ada, cok badak ada, cok keria ada. Dia gigit sikit, lepas tu dia buang. Betul sih? Tengok cara makan pun fail. Macam mana nak dapat bantuan Allah ni? Sebab kita membazir, kita mengundang syaitan. Kita mengundang untuk bersahabat dengan syaitan. Orang yang bersahabat dengan syaitan bermakna dia musuh Allah. Dia musuh Allah. Macam mana Allah nak bantu? Macam mana kenduri kahwin tu nak berkat? Itu kita takut tu. Jadi kita pergi kenduri kahwin kawan-kawan kita tolong supaya datang keberkatan. Makan bagi habis. Makan bagi habis. Ni bukan salah orang tuan rumah ni. Ni salah kita ni yang datang kenduri kahwin. Ini ada kenduri kahwin. Yang syok kita pergi kenduri kahwin. Habis. Licin. Tuan rumah pun seronok. Dan Allah hantar keberkatan. Sebab tak ada pembaziran apa semua. Tapi bila kita pergi kenduri kahwin, lebih-lebih lagi kalau buat style VVIP ni. Ada meja. You want to come or not? Kena confirmkan kehadiran. Lepas tu dia ada meja khas kan. Sembang lebih daripada makan. Atas meja tu banyak bersepah makanan. Saya tak kata tak boleh buat style VVIP ni. Tapi kadang terbawa-bawa. Konon
Konon tak pelahap sangat. Jadi makan tu tinggalkan sikit sisa. Salah tu. Makan bagi habis. Orang Islam makan bagi habis. Tapi kita dah ditune. Kalau kau habis tu macam lapar sangat. Macam pelahap sangat. Jadi tinggalkan sikit. Tinggalkan sikit. Yang sikit kita tinggal tu entah yang berkat. Tu sebab kurun. Kurun bagi habis. Kat hotel saya tengok kalau buat program kat hotel, kadang ada jemputan saya pergi hotel, ya Allah, membazir banyak. Dia kehadiran kan terhad kan, dia jemput 300 orang je semua kan. Semua datang style kan. Tak ada yang datang tak ada style kan. Makan tengok lebih, ya Allah. Buah-buahan lebih, apa semua, ayam lebih. Tu, masak lauk pengantin. Tak payah masak sebab pengantin tak makan. Masak sikit dia, sejemput dia. Supaya pengantin tu dapat keberkatan. Ini masak udang cucuk sini, cucuk sana, sotong cucuk sini. Pengantin makan sikit dia. Lepas tu kalau dibagi-bagi tak apalah kan. Takut konon simpan lauk pengantin, simpan. Kalau saya lauk pengantin tu tak habis tu, ada tetamu tu bagi je. Apa kita nak bawa balik rumah? Kan kita nak jamu orang. Ini simpan. Ini lauk pengantin simpan. Lepas ni kita jadi tuan rumah. Lepas ada gunung kahwin kita lepak. Habis lauk pengantin tu pun tak jamah. Basi. Jadi benda harus makan, benda harus ikut keperluan. Pakaian. Fashion ni harus saja. Tak payah ikut sangat trend. Jadi tengok fashion orang Islam ni yang penting apa? Pakaian dia apa? Tutup aurat. Tak payah nama-nama macam-macam. Jenama-jenama pun tak ada. Orang Islam ni dia tak terikut dengan jenama branded ni. Walaupun branded, jenama diiktiraf satu dunia, dia tengok tak tutup aurat, tolak. Tak maulah sebut brand tu kan. Sekarang tak pasal-pasal orang bawa court case kata kita suruh boycott pula dia punya jenama kan. Sekarang kan orang zaman cerdik telajak kan. Rasa sikit nak saman. Baik. Boleh tuan-tuan? So insyaAllah kita jaga yang wajib. Jangan tinggal. Buat sungguh-sungguh. Bangunkan yang sunat. Paling tidak pun qiyamul lail lepas ni. Kemudian tinggalkan yang haram. Sungguh-sungguh, yang makruh pun kita jangan ambil mudah, dan yang harus pilih ikut keperluan. Saya nak sentuh sikit macam rumah kita lah kan. Ada banyak benda harus dalam rumah kita tu kan. Ikut keperluan je, jangan lebih-lebih kan. Contoh apa? Benda harus dalam rumah kita tu, hiasan, betul. Yang wajib rumah tu ada apa? Ada dinding, ada atap, ada boleh menyelamatkan aurat kita. Tapi hiasan ni cukup. Tapi bila terlampau banyak hiasan apa semua, boleh pecah ukhuwah. Contohnya, banyak cenderia hati, cenderia mata, banyak hiasan, kawan kita datang bawa anak kecil, usik-usik, dah pecah ukhuwah. Walau benda tu tak ada pun tak apa. Sebab ada baru ni saya pergi satu tempat tu, ya Allah, ini kita kalau nak bawa cucu kita takut. Cucu kita jenis apa? Dia jalan pun macam berlari. Jadi kalau terlanggar habis. Jadi kalau rumah orang bertakwa ni, dia macam masjid. Dia macam masjid surau. Masjid surau mana banyak hiasan sangat. Kan? Kalau kita pergi Masjid Nabawi tu, tak ada sangat. Ke Masjidil Haram lagi lah. Tapi kalau rumah tu hiasan banyak, itu sebenarnya bukan macam masjid, macam museum ataupun galeri seni dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, itu sedikit sebanyak perkongsian. Mudah-mudahan kita dapat cek diri kita. Kita dah bangun tak ciri takwa tu? Kita dah bangunkan, kita dah kempen tak keluarga kita bangun ciri takwa? InsyaAllah kalau kita dah bangunkan ciri takwa tu, datanglah apa pun ujian di hadapan kita, insyaAllah Allah bantu kita. Sebab
Yang berjaya bila kita dapat bantuan Allah. Jangan fikir kita akan berjaya dengan kekuatan diri kita. Itu sangat salah. Kita akan berjaya dengan bantuan Allah. Dan nak dapat bantuan Allah, satu syarat dia, kena jadi hamba Allah yang bertakwa. Okey memang? Jelas Clear. InsyaAllah kita doa banyak-banyak, kita dapat bangunkan takwa itu dalam diri kita dan keluarga kita serta masyarakat kita. Sekian, ampun maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan sama-sama.